Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid cikgu, murid tahun 6 SK Lembah Keramat. Okey, hari ini 23 Ogos 2021, hari Isnin. Okey, untuk kelas pertama hari ini Okey, jadi untuk hari ini tahun 6 kita akan teruskan lagi perbincangan kita, di mana pada minggu lepas kita telah selesai membincangkan unit yang kelima. Okey, unit yang kelima iaitu tajuk unit yang kelima tajuk wang. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan masuk pada perbincangan kita, okey, iaitu unit yang keenam, di mana unit yang keenam untuk tahun 6 adalah unit masa dan waktu. Okey, jadi sebelum kita membincangkan unit 6 ni, okey, cikgu suka nak ingatkan kepada kamu lah. Okey, jadi kamu boleh tengok Jamboard yang cikgu dah share dekat kamu. Okey, jadi terlebih dahulu cikgu nak ingatkan kepada kamu supaya join kelas cikgu ni menggunakan email MOE atas nama kamu sendiri, ataupun kalau tak pun kamu boleh guna email yang lain, tapi pastikan email tersebut atas nama kamu sendiri. Okey, senang untuk cikgu menanda kedatangan kamu. Sebagai contoh, kalau cikgu tengok sini, kalau yang mana email MOE, no problem, tak ada masalah kat situ. Tapi yang bukan email MOE, okey, contoh macam Adam Haikal, memang atas nama sendiri. Aidil Aidan, Damia Zahra, Hadif Nizam, Hazmi Alif, okey, Muhammad Syahmi Fahmi, okey, memang atas nama sendiri, no problem. Takif Ramadan, okey. Alhamdulillah semua join yang join kelas cikgu atas nama sendiri, okey. Jadi mari kita lihat sedikitlah. Okey, jadi kita untuk minggu ni kita akan teruskan lagi perbincangan kita, iaitu ulang kaji topikal matematik tahun 6. Seperti yang kamu dah tahu, kita dah habis belajar ataupun kita dah habis mempelajari silibus tahun 6. Jadi sekarang ni kita dalam fasa membuat ulang kaji mengikut topik. Jadi untuk hari ini kita akan masuk pada topik yang keenam. Okey, topik yang keenam iaitu unit 6 masa dan waktu. Okey, jadi kita akan mula membincangkan kertas 1. Tetapi sebelum kita mula membincangkan kertas 1, okey, kita nak buat sedikit revision, ulang kaji asas untuk tajuk masa dan waktu. Okey, dalam tajuk masa dan waktu, apa yang perlu kita ingat? Pertama sekali, perkara penting yang pertama ialah perkaitan antara unit. Perkaitan antara unit. Okey, apa itu perkaitan antara unit? Kalau kamu ingat, yang ini adalah kamu dah belajar masa darjah 4. Okey, apa dia? Okey, jadi untuk membincangkan ini, okey, kita pergi pada apa yang kita nak perkatakanlah. Okey, jadi perkaitan antara unit ni kita cuba kaitkan antara unit daripada unit yang kecil dalam tajuk masa dan waktu sehinggalah unit yang besar. Okey, sebagai contoh. Okey, sebagai contoh kalau cikgu nak sebut, okey, 1 minit okey bersamaan dengan okey berapa? Tak respon? 60. Okey, 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Okey. Jadi ini yang dikatakan perkaitan antara unit. Ada juga yang sebut sebagai hubungan antara unit. Tak kisahlah perkaitan antara unit ke, hubungan antara unit ke, itu adalah benda yang sama. Okey, besar lagi daripada unit minit ni ialah unit jam. Jadi kita cuba kaitkan antara unit jam dengan unit yang kecil sikit daripada unit jam, iaitu minit lah. Jadi 1 jam
bersamaan dengan berapa minit? Tak respon? 60. 30. Okey, 60 juga. Kena tahu ni. Ni tu 60 tu 60 apa? Kena sebut dengan penuh. 60 minit. Supaya kita ingat, hafal. Kalau sebut angka saja 60 nanti tersalah unit, susah juga. Okey, besar lagi dari unit jam ialah unit hari. Jadi kalau cikgu tanya perkaitan antara unit hari, satu hari bersamaan dengan berapa? 24 jam. 24 jam. Okey, satu hari bersamaan dengan 24 jam. Besar lagi daripada unit hari iaitu apa? Satu minggu. Okey. Jadi satu minggu bersamaan 7 hari. bagus 7 hari. Okey, besar lagi dari unit hari ialah kita ambil bulan lah. Satu bulan. Okey, satu bulan. Kalau kita nak nyatakan dalam minggu boleh ataupun dalam hari pun boleh. Katakanlah kalau cikgu tanya satu bulan bersamaan dengan berapa hari. Kita ambil secara purata, kalau kita tengok bulan ni ada yang 30 hari, ada yang 31 hari, ada yang 28 hari. Jadi kalau kita ambil secara puratanya ialah satu bulan bersamaan dengan 30 hari. Ini secara purata. Okey, kalau kita nak nyatakan dalam minggu, satu bulan ada berapa minggu? Kalau ikutkan satu bulan ialah 4 minggu. Okey, jadi ini yang kita kena tahu. Okey, besar lagi daripada unit bulan, apa dia? Tahun lah kan? tahun. Okey, satu tahun. Okey, kalau cikgu tanya dalam unit bulan, satu tahun bersamaan dengan berapa bulan? 12 bulan. Okey, 12 bulan. Okey. Cikgu juga boleh tanya kamu ataupun cikgu juga boleh minta kamu menyatakan unit tahun kepada unit hari. Kalau satu tahun bersamaan dengan berapa hari? Kena tahu jugalah. Okey, 365. bagus. 365 hari. Ada juga tahun di mana tahun lompat iaitu 366 hari. Tapi secara puratanya kita ambil 365 hari lah. Okey, jadi besar lagi dari unit tahun ialah unit apa? Dekad. Okey, bagus. Satu dekad. Okey, satu dekad bersamaan dengan berapa tahun? 10 tahun. Bagus. 10 tahun. Jadi satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Okey, besar lagi dari unit dekad ialah unit? Abad. Yes, abad. Okey. Jadi unit abad ni satu abad bersamaan dengan berapa tahun? 100 tahun. Okey, terima kasih. 100 tahun. Okey, 100 tahun. Jadi itu kalau cikgu minta kamu nyatakan antara abad kepada tahun. Tapi kalau cikgu nak tanya kamu satu abad ada berapa dekad? Dekad ni tadi kita dah tahu 10 tahun. Jadi bermakna apa dia? 10 tahun. 10 bukan unit tahun Satu abad bersamaan 10. 10 dekad. Yes, 10 dekad. Jangan salah unit. Okey. Seterusnya, selepas unit abad, unit yang paling besar dalam tajuk masa dan waktu untuk peringkat sekolah rendah ni ialah unit Alaf. alaf. Jadi satu alaf bersamaan dengan berapa tahun? 1000 tahun. 1000 tahun. Okay, ini yang kita kena tahu ni. Kena hafal. Okey, satu alaf bersamaan 1000 tahun. Tapi kalau cikgu tanya dalam unit dekad, satu alaf ada berapa dekad? Jadi kalau kita nyatakan satu alaf ada 100 dekad. Jadi maknanya daripada alaf ni dia boleh tukar kepada 3. Iaitu alaf kepada tahun, alaf kepada dekad dan juga alaf kepada abad. Kalau abad ni kita dah tahu setiap satu abad 100 tahun. Jadi bermakna satu alaf ni ada
10 abad. Itu dia yang kita kena hafal. Jadi ini semua perkaitan antara unit bagi tajuk masa dan waktu. Okey, okey, yang ni daripada sini ni tadi. 1 minit bersamaan dengan 60 saat dan seterusnya lah yang kita dah sebut tadi. Okey, yang ni, semua ni kena hafal. Okey, jadi itu perkara yang pertama, iaitu perkaitan antara unit. Okey. Yang kedua ialah apa dia? Apa perkara penting ataupun perkara asas yang perlu kita tahu, iaitu selain daripada perkaitan antara unit, kita kena tahu proses proses menukar unit. Proses menukar unit. Macam mana nak tukar unit ni? Seperti yang kamu dah belajar masa darjah 4, bermula daripada darjah 4. Okey, untuk menukar unit ni hanya melibatkan operasi darab atau operasi bahagi. Operasi darab atau operasi bahagi. Jadi, okey, kalau cikgu, untuk tajuk masa dan waktu ni, cikgu lebih suka susun. Susun mengikut daripada besar kepada kecil. Susun mengikut urutan lah. Okey. Jadi di sini katakanlah contoh. Okey. Untuk memudahkan kita mengingat. Okey, untuk memudahkan kita mengingat daripada unit besar, unit yang besar, kalau kita nak tukar kepada unit yang kecil, okey, K tu untuk kecil. Okey, kita perlu melaksanakan operasi darab. Darab. Nak darab dengan berapa? Itu kita kena lihat balik pada yang ni lah. Perkaitan antara unit. Nak darab 10 ke, nak darab 100 ke, nak darab 24 ke, nak darab 12 ke. Itu perkaitan antara unit. Jadi di situ yang cikgu nak bagi contoh, yang nak kamu faham. Contohnya, okey, cikgu bagi contoh. Katakanlah daripada unit besar kepada unit kecil. Katakanlah kalau cikgu tanya 2 tahun. Ni paling asas ni. 2 tahun sama dengan berapa bulan. Ni contoh yang mudah. Maknanya antara unit tahun dengan unit bulan, unit tahun ni lebih besar. Manakala unit bulan ni ialah kecil dari segi urutan dia. Kalau kita tengok hubungan antara unit. Kalau kita tengok ni. Tahun, bulan. Okey, tahun ni lebih besar dia punya tu. Unit yang lebih besar berbanding bulan. Jadi kalau nak tukar, nak tukar ni, kita kena buat operasi darab. Maka apa yang perlu kita buat? Kita perlu buat darab lah. Jadi dua ni kita perlu buat operasi darab. Persoalan dia nak darab dengan berapa? Kita kena kaitkan antara tahun dengan bulan. Jadi kita kena tahulah 1 tahun bersamaan dengan berapa bulan. Jadi seperti yang kita dah bincangkan tadi, 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Nak tukar kepada bulan kan? Jadi kaitan dia ataupun perkaitan dia ialah 1 tahun 12 bulan. Jadi ini dia. 12 bulan ni. Jadi bermakna yang tadi tu 2 tahun ni, 2 ni kena darab dengan 12. Maka kita akan dapat 2 darab 12 ialah 24 bulan. Itu satu contoh yang mudah untuk kamu faham proses menukar unit. Tak kisahlah kalau dia bagi dalam bentuk pecahan. Contoh katakanlah 3/4 tahun. Ni contoh. 3/4 tahun sama dengan berapa bulan. Jadi sama jugalah kita buatlah 3/4 darab 12. Yang penting kita kena tahu tahun nak tukar kepada bulan operasi apa. Kalau itu yang penting, sama ada darab atau bahagi je. Jadi kita kena darab saja 3/4 darab dengan 12. Setakat ni macam mana, boleh faham? Boleh ingat balik apa yang kamu dah belajar?
Boleh. Boleh. Okey, sangat penting Okey, sangat penting untuk kita hafal benda ni. Jadi, okey sekejap Jadi apa yang perlu kamu ingat ialah ni. Bila nak tukar daripada unit yang besar, okey, unit yang besar ni kepada unit yang kecil, kita perlu buat operasi darab. Jadi kamu kena tahu mana satu besar, antara dua unit tu mana besar, mana kecil. Okey, itu yang pertama. Okey, seterusnya nak menukar unit, sebaliknya lah. Okey, daripada unit yang kecil, okey, contoh unit yang kecil, kita nak tukar menjadi unit yang besar. Kita buat sebaliknya sajalah. Unit yang kecil, kita nak tukar kepada unit yang besar, kita kena buat operasi bahagi. Nak bahagi dengan berapa? Kita kena lihat balik ataupun kita kena hafal hubungan ataupun perkaitan antara unit ni. Ni kita kena tahulah, inilah yang menunjukkan nak kena darab berapa, nak kena bahagi berapa ni. Okey, dan juga yang ini. Ni sangat penting ni. Okey. Jadi ini dua perkara yang kita perlu ingat. Okey. Jadi sekarang barulah kita boleh pergi pada perbincangan topik tahun 6 kita. Okey, sekarang cikgu nak kamu lihat pada muka surat 113. Okey, kita nak membincangkan muka surat 113. Okey, buku yang kita gunakan iaitu buku Success A+. Okey, yang warna pink tu. Okey, sekarang boleh siapa-siapa baca soalan yang pertama? Saya. Okey, Alia. Untuk simple soalan tu. Sifar perpuluhan 75 minit sama dengan berapa saat? Okey, jadi itu soalan dia. Soalan dia ialah 0.75 minit. Okey, kalau cikgu tulis dekat sini Sekejap. Okey. 0.75 minit. Okey, sama dengan berapa saat. Jadi di sini yang kita kena tahu ni. Okey, jadi kita tengok nombor yang diberi ni dalam bentuk perpuluhan. Kita kena tahu minit, unit dia lebih besar daripada unit saat. Ni kecil unit yang kecil. Jadi bermakna seperti yang cikgu bagi tahu tadi, okey, kalau besar nak tukar kepada kecil, kita kena buat operasi darab. Sekarang kita nak darab dengan berapa? Kita lihat balik pada hubungan antara unit, antara minit dengan saat. Minit dengan saat ni hubungan ataupun perkaitan dia ialah dengan angka 60. Maka apa yang perlu kita buat untuk tukar unit ni? Kita buat 0.65 darab dengan 60. Ini yang kamu kena buat. Okey, sorry, bukan 65, 0.75. Tu silap. 0.75 darab dengan 60. Okey, jadi ini yang kamu kena buat. Okey, jadi nak buat ni macam mana pula? Ingat baliklah apa yang cikgu dah ajar. Kalau nombor perpuluhan ni yang melibatkan nombor perpuluhan, jadi di sini kita kena tahu okey, 0.725 ialah nombor perpuluhan yang mempunyai dua tempat perpuluhan. Okey, sekarang kita darab yang ni macam biasa. Kita abaikan titik perpuluhan ni. 5 darab sifar. Okey, kalau darab dengan sifar, terus dia letak sifar. Okey, sebab setiap nombor bila darab dengan sifar, dia akan jadi sifar. Kemudian, kita nak darab dengan 6 pula. Tapi sebelum tu, kita letak sifar dulu. Barulah kita mula mendarab dengan 6. Jadi 5 kali 6, 30. Sifar kat sini, 3 dekat sini. Okey, 7 kali 6, 42. 42 tambah 3, 45. Jadi 5 dekat sini, 4 dekat sini. Okey, sifar darab 6, sifar tambah 4, 4. Jadi kita tambahkan dekat sini. Okey, sini tak muat tapi kita boleh congak kat sini. Kita akan dapat 4, 5, sifar, sifar. Okey, tapi adakah itu dah siap? Belum. Dapat sebabnya ni. Ni kita mendarab titik perpuluhan. Cikgu dah ajar masa kelas bersemuka hari tu. Bila kita darab titik perpuluhan, apa yang perlu kita buat? Ni.
Ni. Jadi bila dua tempat perpuluhan ni bermaksud kita kena letak sini pun, bila sini nombor perpuluhan, sini pun kita kena letak titik perpuluhan. Jadi bila sini dua tempat perpuluhan ataupun dua TP, jadi di sini kita pindahkan 1, 2. Jadi bermakna titik perpuluhan itu dekat sini, maka dapatlah jawapan dia ialah 45 saat. Okey. Jadi boleh faham tak tu? Boleh. Okey. Jadi bila kita dapat jawapan 45 saat tu, maka jawapan untuk soalan 1 ni ialah apa dia? Cuba kamu sebut. B. Yes. Okey, jawapan untuk kertas 1 ialah B. Okey, mudah. Itu yang dikatakan proses menukar unit. Kita kena tahulah, kena hafal perkaitan antara unit dan proses menukar unit. Okey. Selesai soalan 1. Kita boleh pergi pada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua Soalan yang kedua, kalau kita tengok situ apa yang dia bagi Okey, soalan 2. Okey, soalan 2 dia bagi. Okey, ada siapa-siapa volunteer untuk baca? 1/4 daripada 22 tahun ialah. Okey, jadi soalan ni pun simple juga. Okey, cikgu tulis 1/4 daripada daripada 22 tahun. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Kalau kita tengok jawapan yang diberi A, B, C, D tu, dia bagi dalam unit tahun dan bulan. Jadi apa yang kita nak buat ni? Okey, kita tengok sini. Kita pergi balik pada basic dia. Basic dia ialah, okey, bila ada pecahan, lepas tu ada perkataan daripada ni. Ini perkataan daripada ni adalah kata kunci untuk operasi darab. Yes. Jadi kita buatlah, bermaksud 1/4 darab 22. Okey, jadi macam mana nak selesaikan ni? Macam mana nak selesaikan ni? Okey, jadi sama ada kamu nak guna potong-potong boleh, ataupun kalau tak nak guna potong-potong, kalau mungkin kamu tak cekap sikit dengan sifir, kamu boleh buatlah yang ni. Ini kita darab, ini kita kena bahagi. Jadi yang atas ni kita tak perlu darab pun tak apa, sebabnya bila pengangka dia 1, kita tak payah darab. Kalau kita darab pun kita akan dapat 22 ni. Okey, jadi yang kita perlu buat ialah bahagi saja. Okey, lainlah kalau dia bagi 3/4. Kalau pengangka ni 3, yes, kita kena darab lah. Tapi situasi sekarang pengangka dia 1, jadi kita tak perlu darab, kita buat bahagi saja. Maka kita buat 22 tahun 22 tahun ni kita bahagi dengan 4. Jadi berapa kita akan dapat? Kita akan dapat 5 kali 4, 20. Jadi kita tolak ada baki. Jadi 5 ni ialah 5 tahun. Tapi dia ada baki. Apa perlu buat? Kalau kita tengok pilihan jawapan A, B, C, D tu, jawapan dia dalam unit tahun dan bulan. Jadi yang baki ni, unit dia ialah 2 tahun. Maka kita tukarkan 2 tahun ni menjadi bulan. Okey, itu sebab kita kena cekap menukar unit. Jadi kalau 1 tahun seperti yang cikgu tunjuk tadi, mana tadi? Okey, 1 tahun bersamaan 12 bulan. Kalau 2 tahun dia akan jadi berapa bulan? 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Yes, okey. 2 tahun ialah 24. Maka 2 ni kita bawa ke sini, tukar unit jadi bulan, maka jadi 24 bulan. Okey, boleh faham tak yang tu? Boleh. Okey, jadi sekarang kita bahagilah 24 ni dengan 4. 24 bahagi 4. Okey, kita akan dapat 6 lah. 6 kali 4, 24. Jadi kita tolak ni habislah 24 tolak 24. Okey, jadi yang 6 ni unit dia ialah bulan. Maka kita dapatlah jawapan dia ialah 5 tahun 6
bulan. Jadi ada tak pada pilihan jawapan yang diberi? Ada. Ada. Jadi apa dia tu? D. Mana pula B? Apa yang sebut B tu? Ni soalan 2 ni. Okey, jadi soalan 2 ni jawapan dia ialah A. Okey. Lepas tu, jadi tu cara untuk tu lah menjawab soalan yang kedua. Okey. Setakat ni boleh kita terus boleh follow dan boleh kita teruskan? Boleh. Okey, jadi ini adalah satu contoh yang mudah untuk soalan 1 dan soalan 2. Okey, sekarang mari kita bincangkan soalan yang ketiga. Okey, minta volunteer untuk baca soalan 3. Nak baca cikgu? Okey, boleh baca? 4 jam 50 minit lepas jam 12.20 ialah. Okey, jadi terima kasih Kak Sati. Jadi kita tengok ni. Soalan ni juga soalan yang ringkas. Soalan yang ringkas. Tapi kita perlu faham. Dalam tajuk masa dan waktu, okey, dalam tajuk masa dan waktu, bila ada perkataan selepas, jadi perkataan selepas ini merupakan kata kunci untuk operasi apa? Apa boleh sebut? Ada? Selepas. Operasi? Operasi tambah. Okey, jadi kita kena tu. Kalau sebelum, okey, sebelum itu perkataan sebelum adalah kata kunci untuk operasi tolak. Jadi kena tahu kata kunci ni. Okey. Jadi sekarang kata kunci ni ialah selepas. Maka apa yang perlu kita buat? Kita buat sajalah operasi tambah. Jadi apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita tambah dekat situ? Kita ambil lah 12, 20. Okey, jam 12.20 tu maksudnya 12.20 tengah hari lah. Okey. 12.20 kita tambahkan dengan masa yang diberi iaitu 4 jam. Okey, 4 jam 50 minit. Jadi kita tambah saja. Okey. Jadi kita akan dapat, okey, kita tambah dulu. Ni jadi 70. Ini akan jadi 16. Okey, jadi 16 maknanya jam 16.70. Tapi pada minit dia kita tengok ni. Pada minit dia 70. Okey, kita dah belajar 1 jam 60 minit. Tapi bila kita tambah pada ini rumah minit bila kita tambah pada rumah minit dah lebih daripada 60. Jadi ini kemahiran darjah 4 lah yang kamu dah belajar. Okey, jadi kalau kamu ingat bila kita buat operasi tambah, hasil tambah pada rumah minit tu lebih dari 60 kita perlu tolakkan. Maknanya kita tolak 60, kita tambah 1. Apa maksud tolak 60 tambah 1 ni? Maksudnya ialah kita keluarkan. Okey, tolak ni maksudnya perkataan keluarkan. Kita keluarkan daripada 70 minit ni kita keluarkan 60. Maknanya bila kita keluarkan 60, kita tukarkan 60 minit ni jadi jam, kita akan dapat 1 jam. Maka kita masukkan ke rumah jam sini. Kita masukkan ke rumah jam, itu sebab kita buat operasi tambah 1 dekat sini. Okey, jadi barulah kita teruskan lagi. 70 tolak 60 kita akan dapat 10. 16 tambah 1 kita akan dapat 17. Okey, 16 tambah 1 kita akan dapat 17. Jadi bermakna jawapan dia ialah jam 17.10. Tetapi pada pilihan jawapan, dia menyatakan dalam sistem 12 jam. Sedangkan yang ini adalah sistem 24 jam. Jadi sepatutnya kamu yang dah cerdik pandai darjah 6 ni, kamu sepatutnya dengan spontan boleh menukar sistem 24 jam kepada sistem 12 jam. Sebab ini menukar sistem 12 jam kepada sistem 24 jam ataupun sistem 24 jam kepada sistem 12 jam ni, ini adalah kemahiran tahun 4 yang kamu dah belajar. Jadi kalau jam 17.10 ni pukul berapa? Siapa boleh respon?
pukul 5.10 minit. Oh, 5.10 minit. okey, terima kasih. Jadi 5.10 PM ataupun 5.10 minit. Jadi ini jawapan dia lah. Jadi bila kita tengok situ, kita dapatlah 5.10 tu pilihan apa? A, B, C atau D? B. B. Jadi kita dapat pilihan jawapan dia ialah nombor 3 ialah B. Okey. Okay, selesai perbincangan untuk soalan yang ketiga. Okey, seterusnya kita boleh bincangkan soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat ni adalah soalan yang melibatkan operasi. Okey, cuba baca. Siapa-siapa wakil untuk baca? 5 dekad 7 tahun tambah 12 dekad 9 tahun. Okey, jadi ini cukup senang juga. Okey, kalau ikutkan ini adalah tahap ataupun aras kemahiran tahun 4. Jadi apa yang perlu kita buat? Yang ni cukup senang, kita tambah sahaja dalam bentuk lazim. Jadi kita buat rumah dia, rumah dekad. Okey, dengan rumah tahun. Okey. Jadi kita buat. Okey. Jadi kita tengok dekat tu. Nilai yang diberi 5 dekad 7 tahun. Okay, 5 dekad 7 tahun tambah dengan 12 dekad 9 tahun. Okey. Jadi bila kita tambah macam tu, okey, kita dapatlah 9 tambah 7 ataupun 7 tambah 9 kita akan dapat 16. Okey, 5 tambah 12 kita akan dapat 17. Okey, jangan kita terus tinggalkan jawapan. Kalau kita tengok dekat situ tak ada pun 17 dekad 16 tahun tu, tak ada. Jadi apa yang perlu kita buat? Yang kita kena ingat yang dah belajar masa darjah 4. Itu gunanya kita hafal hubungan antara unit ni. Ni perkara pertama ni penting. Perkaitan antara unit ataupun hubungan antara unit ni. Kalau kita tengok pada soalan ni tadi, okey, soalan ni, okey, ia melibatkan unit dekad dan unit tahun. Jadi unit dekad dan unit tahun ni, kalau kita tengok ni, dekad dan tahun ni, kita dapat lihat satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Jadi bila kita buat tu, apa yang perlu kita buat? Kita tengok hasil tambah dia dah lebih dari 10. Sama macam soalan yang kita bincang tadi ni lah. Soalan 3. Bila lebih daripada hubungan antara unit dia, kita perlu tolak dan tambah. Jadi dalam situasi ni, kita tahu kita tolak 10, maknanya apa tadi? Kita keluarkan 10 tahun. Sebab kita tahu 10 tahun ni ialah satu dekad. Jadi, bila kita tambah kat situ, kita tolak dekat sini, kita tambahkan dekat sini. Tambah 1. Okey. Jadi 16 tolak 10 kita akan dapat 6. 17 tambah 1 kita akan dapat 18. Maka jawapan akhir tu barulah kita tulis berserta dengan unit 18 dekad 6 tahun. Jadi kalau kita tengok situ 18 dekad 6 tahun, ada tak pada pilihan jawapan dia? Ada. Okey, apa dia? B. B. Jadi di sini apa yang cikgu nak highlightkan dekat sini, bila kita kira dengan teknik yang betul, dengan cara yang betul, maka kita akan jumpa jawapan dia. Tapi kalau kamu, contoh kamu kira-kira contoh macam ni. Sini ya. Kamu kira-kira, kamu tak ada buat proses yang ini. Kamu tengok 17 dengan 16. Kamu tengok 17 dengan 16 tak ada dekat situ. Jadi kamu pun suka-suka ambil 17 dekad 6 tahun ataupun 17 abad 6 tahun. Jadi tu yang tak betul tu. Okey, itu sebab kena kena tahu hubungan antara unit, macam mana nak tukar unit, tu penting. Okey. Selesai soalan yang keempat, boleh kita bincangkan soalan yang kelima pula? Boleh. Boleh. Kita pergi pada soalan yang kelima. Volunteer untuk baca soalan yang kelima. Ada? Saya. Okey, Alia.
Raja satu menunjukkan waktu mula suatu mesyuarat. Okey, pukul berapa tu? Mesyuarat pukul 9. Pukul 9. Tu saja ke? Sekejap. Kalau jarum panjang dekat nombor 9. 9. Pukul 9. 21 minit. 9:21 minit. Jadi itu tak betul. Jadi kalau maknanya di sini cikgu dapat lihat bahawa kemahiran membaca jam analog kamu tak betul. Jadi di sinilah kita nak kenal pasti. Jadi kalau ikutkan pukul berapa ni? Siapa boleh tolong Alia? 9.45. 9:45 juga salah. Sepatutnya pukul 8.45. 8:45. Jadi inilah yang perkara yang cikgu perlu tegur ataupun perlu sebut. Kemahiran membaca jam ni, nampak soalan ni simple sebenarnya, tapi kalau kamu tersilap baca, sama juga kalau dia bagi alat penimbang. Kalau kamu salah baca alat penimbang, maka pengiraan kamu walaupun kamu bagus dalam mengira, tapi kemahiran asas dia membaca alat penimbang ke, membaca macam soalan 5 ni membaca jam, tak betul, maka kamu akan mendapat jawapan yang salah lah. Jadi tu yang kita nak perbetulkan. Itu gunanya kita buat ulang kaji topikal ni, bukan saja-saja cikgu buat. Okey. Jadi bermakna rajah pada soalan 5 tu menunjukkan pukul 8.45. Jadi kena tahulah 8.45. Okey. Jadi 8.45 ni 8.45 agak-agak pukul 8.45 pagi ke 8.45 malam. Cuba kamu Alia tadi, cuba Alia sambung baca. Mesyuarat itu dijangkakan tamat 3 jam 15 minit kemudian. Okey, stop. Jadi bermakna 8.45 ni dia bagi tahu masa mula mesyuarat. Jadi mesyuarat ni biasanya diadakan pada waktu bila? Yang lebih itulah yang kebiasaan dia. 8.45 pagi ke 8.45 malam? Pagi. Jadi biasanya 8.45 pagi lah. Memanglah ada je yang buat 8.45 malam, tapi kita ambil kebiasaan dia. Okey, jadi kebiasaan dia ialah 8.45 pagi. Maknanya AM lah ataupun pagi. Okey, sambung baca. Jika mesyuarat itu selesai 1/2 jam lebih awal, pada pukul berapakah mesyuarat itu tamat? Okey, jadi terima kasih ya. Jadi soalan ni soalan ni kita kena kenal pasti ya soalan ni. 8.45 AM ni dia bagi tahu rajah menunjukkan waktu mula. Jadi bermaksud 8.45 ni ialah masa ataupun waktu mula. Masa mula lah cikgu tu. Okey, maknanya 8.45 ialah masa mula. Kemudian pada ayat yang berikutnya yang Alia baca tadi, mesyuarat itu dijangkakan tamat 3 jam 15 minit kemudian. Maknanya 3 jam 15 minit ni apa? Jadi apa yang kita patut faham, 3 jam 15 minit ni ialah tempoh bermesyuarat. Itu maksud 3 jam 15 minit. Okey. Kemudian, apa lagi maklumat yang kita dapat? Okey, kita tengok situ. Jika mesyuarat itu selesai 1/2 jam lebih awal. Nampak? Pertama, kita kena tahu 1/2 jam. 1/2 jam lebih awal. Perkataan lebih awal ni merupakan kata kunci, Okey. 1/2 jam lebih awal ni merupakan kata kunci untuk operasi apa ni. Jadi ni pembayang lah ni yang perlu kita tu. Jadi 1/2 jam ni kita kena tahu. Kita kena tukar unit lah.
Jadi ini perkara-perkara yang tu. Jadi soalan dia, pada pukul berapakah mesyuarat itu tamat? Jadi, ini yang penting. Ini ayat tanya dia tu. Dia nak kita cari masa tamat. Jadi, nak kira masa tamat ni ada formula dia. Apa formula dia? Ataupun apa rumus nak mengira masa tamat? Siapa boleh sebut? Ni kemahiran tahun 5. Tentang rumus-rumus ni. Ni tahun 5. Okey. Siapa boleh sebut apa rumus untuk kira masa tamat? Ada tak? Siapa yang ingat? Tak ada? Tak ingat. Okey, tak ingat. Tak apa. Tak ingat tak apa. Jadi di sinilah fungsi untuk kita membuat ulang kaji. Okey, jangan diam je. Okey. Jadi cikgu ingatkan, untuk mengira masa tamat, kita perlu buat operasi tambah, iaitu masa mula tambah tempoh. Ini rumus untuk mengira masa tamat. Macam mana kita nak kira masa tamat? Inilah cara dia. Okey, masa mula kita dah dapat dekat sini. Dia dah beri. Okey, masa mula dia dah beri. Okey, maknanya kita dah ada kat sini. Okey, operasi tu operasi tambah lah, sebab itu dalam dia punya rumus. Okey, tempoh. Tempoh kita tengok sini. Ini dia bagi tempoh. Dah bagi tempoh. Tapi dia kata 1/2 jam lebih awal. Perkataan lebih awal. Maknanya sepatutnya dah 3 jam 15 minit baru habis. Tapi sekarang ni dia habis awal. Nampak ni. Jadi perkataan lebih awal ni menunjukkan, ataupun perkataan lebih awal ni kata kunci untuk operasi apa? Siapa boleh bantu? Siapa boleh sebut kata kunci untuk operasi apa? Kalau dalam tajuk masa dan waktu. Lebih awal, lebih lewat. Contohnya, kamu sampai rumah lebih awal. Contoh, katakanlah kamu dari sekolah nak balik ke rumah ambil masa 30 minit. Kebiasaannya. Tapi pada hari itu kamu sampai lebih awal. Jadi itu menunjukkan kamu sampai awal daripada biasanya. Jadi operasi apa tu? Apa nak sebut? Tambah tolak. Mana satu? Tambah ke tolak? Ada yang sebut tambah, ada yang sebut tolak. Jadi ni yang kita nak bincangkan. Cuba kamu bayangkan. Cikgu nak kamu imagine. Okey, katakanlah kita balik sekolah. Kalau sekolah secara bersemuka. Cikgu nak kamu imagine situasi ni. Situasi yang kamu biasa hadapi. Kamu biasa balik sekolah katakanlah pukul 1. Ini contoh saja, perjalanan dari sekolah ke rumah kebiasaannya ambil masa 30 minit. Okey. Maknanya kalau kamu bergerak dari sekolah pukul 1 sampai rumah 1.30. Betul tak? Betul. Okey. Betul. Tapi sekarang ni, katakanlah ada hari-hari tertentu tu, kamu sampai lebih awal. Maknanya bila kamu sampai lebih awal, kalau kebiasaannya kamu sampai 1.30, adakah masa yang kamu sampai lebih awal tu akan jadi kurang daripada 130 minit ke ataupun lebih 130 minit? Di situ yang cikgu nak kamu fikirkan. Cuba kamu respon dekat situ. Kamu akan Kurang. Jadi kamu akan dapat masa yang lebih ataupun kurang daripada 1.30. Jadi di situ cuba kamu fikirkan. Kita nak dapatkan masa yang kurang dari 1.30 tu menunjukkan apa operasi yang kita kena buat. Operasi tambah ke operasi tolak? Itu yang kita nak fikirkan. Boleh respon? Apa tu cikgu tadi? Okey, cikgu ulang balik. Kita nak dapatkan masa yang kurang daripada 1.30 minit. Kita nak dapatkan masa yang kurang daripada 1.30 tu. Jadi apa operasi dia? Nak buat tambah ke nak buat tolak? Tolak. Jadi itu dia lah. Jadi kita nak dapatkan kurang daripada 1.30,
bermakna kita kena buat operasi tolak, maka 1/2 lebih awal ni menunjukkan kata kunci operasi tolak. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, yang ni pula. Kita kena tahu menukar jam menjadi minit. Kenapa kita kena tukar unit jam kepada minit? Sebab dia bagi dalam bentuk pecahan. Jadi macam mana kita nak buat contoh macam mana kita nak buat 3 jam 15 minit nak tolak dengan 1/2. Boleh ke macam ni? Tak boleh lah kan? Jadi itu gunanya kita belajar menukar unit. Okey, yang ni pun kalau ikutkan kamu dah belajar masa tahun 5. Menukar unit dalam bentuk pecahan ni kamu dah belajar masa darjah 5. Jadi patutnya kamu dah boleh hafal lah. Jadi 1/2 jam ni kalau kita tukar secara spontan kita tahu iaitu 30 minit. Jadi 30 minit. Siapa yang terlupa yang ini kamu kena buat balik latihan tahun 5. Okey, jadi sekarang maknanya apa yang kita boleh faham, mesyuarat tu tempoh mesyuarat 3 jam 15 minit tapi dia habis 30 minit awal. Jadi apa yang perlu kita buat? Berdasarkan rumus ni tadi, berdasarkan rumus apa yang kita kena buat. Jadi kita tengok sinilah. Bermakna mula-mula kita buat operasi tambah iaitu 8:45. Ini masa mula tambah dengan tempoh dia ialah 3 jam 15 minit. Kita tambah dengan tempoh mesyuarat dulu. Iaitu 3 jam 15 minit. Jadi kita tambah dulu. Jadi kita akan dapat 5 tambah 5, 10, ni 4, 5, 6, jadi 60 minit. Lepas tu 8 tolak 3, 5. Jadi, bukan 8 tolak 3, 8 tambah 3. Jadi kita akan dapat 11. Jadi, bila dah situ apa perlu kita buat? Kita jangan tulis dulu ni, nanti kita keliru. Seterusnya kita buat tadi, ini kita baru tambah tempoh. Tadi kita dah tahu 1/2 jam awal, 1/2 jam lebih awal. Lebih awal tadi kita tahu tolak. Jadi daripada sini kita kena tolak dengan 30 minit. Maknanya dekat sini kita tolak 30 minit. Setakat ni boleh faham tak? Tak respon? Boleh. Boleh. Jadi di sini cikgu nak tahu kenapa kita tambah, kenapa kita tolak. Cikgu nak kamu faham yang ni lah. Sekarang kita tengok 60 tolak 30, kita akan dapat 30. 11 tak ada apa-apa kita nak buat kat bawah, jadi kita dapat sini. Jadi pukul 11.30 AM. Jelas untuk soalan 5 ni? Jelas. Jadi kalau ikutkan 11.30 AM ni, apa pilihan jawapan dia? A, B, C atau D? A. Jadi soalan 5 ni kita akan dapat A, iaitu 11.30. Seterusnya. Seterusnya kita bincangkan soalan 6. Minta volunteer untuk baca. Siapa yang nak baca? 5 minggu 2 hari tolak 2 minggu 6 hari sama dengan. Jadi soalan ni simple juga. Lebih kurang macam soalan 4 tadi. Soalan 6 ni lebih kurang macam soalan 4. Cuma tadi soalan 4 tu operasi tambah. Mana soalan 4 tadi ni soalan 4. Lebih kurang. Cuma tadi dia bagi operasi tambah. Kali ni dia bagi untuk soalan 6 ni dia bagi operasi tolak. Kalau tadi dia bagi unit dekad dan unit tahun. Tapi kali ni dia bagi unit minggu dan hari. Jadi kita kena fahamlah macam mana nak tu. Jadi kita buat sama macam soalan 4 tadi, kita tulis dulu dia punya unit dia. Unit dia, ini soalan 6 Soalan 6. Unit yang terlibat ialah unit minggu. Unit minggu dan unit hari. Jadi kita buat dia punya
garis palang dia ni. Okey, kita tengok 5 minggu 2 hari. 5 minggu 2 hari tolak dengan 2 minggu 6 hari. Okey. Jadi soalan ni simple je. Cukup punya earphone. Okey. Jadi kita tengok dekat sini. Okey, bila operasi tolak, okey ni kemahiran tahun 4 je ni. Kalau soalan macam ni, kemahiran tahun 4. Okey, kita nak tolak 2 hari, nak tolak dengan 6 hari. Jadi kita tak boleh, tak cukup nilai dia. Maka apa yang perlu kita buat? Kita perlu meminjam. 2 ni tak cukup untuk tolak 6, kita kena pinjam. Tapi kita kena ingat, kita nak pinjam ni, unit dia minggu. Jadi kita pinjam 5, daripada 5 kita pinjam 1, tinggal 4. Jadi 1 yang kita pinjam ni, jangan tulis 1 kat sini macam tu. Yang tu kalau kita pinjam nombor bulat. Tapi sekarang ni, kita pinjam nilai yang ada unit. Jadi apa yang perlu kita tahu, 1 ni ialah 1 minggu, kita bawa ke unit hari, kita kena tukar unit lah. 1 minggu, bawa ke unit hari, kita tukar jadi bukannya 1 hari. Kita pinjam jadi bermakna 1 minggu, kita dah belajar. 1 minggu bersamaan berapa hari? 7. 7 hari. Jadi bermaksud di sini jangan letak 7 saja, dah jadi macam 72 pula. Jadi kita kena buat penambahan. 7 tambah dengan 2. Jadi 7 tambah 2 kita akan dapat 9. Okey, ni kemahiran yang kamu dah belajar masa darjah 4. Okey, jadi kita pun tambahlah macam biasa. Jadi 2 ni kita dah tak pakai. Jadi sekarang ni nilai dia bila selepas pinjam, nilai dia jadi 9. Iaitu 7 yang kita bawa masuk ke unit hari dan kita tambahkan dengan nilai hari, bilangan hari yang ada dekat situ, dapatlah 9. Jadi baru kita tolak macam biasa, 9 tolak 6. Okey, 9 tolak 6 kita akan dapat 3. Okey, boleh faham tak macam mana ini berlaku? Boleh. 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 Okay. Boleh. Jadi bila dah selesai yang sini, okey baru kita tolak sini. 4 tolak 2, kita akan dapat 2. Jadi jawapan dia ialah 2 minggu 3 hari. Okey. Ada tak pilihan jawapan 2 minggu 3 hari dekat situ? Ada. Ada. A. Jadi iaitu apa? A. Okey. Jadi pilihan jawapan dia ialah A. Okey. Selesai soalan 6. Okey, soalan 7. Okey, soalan 7 ni soalan yang terakhir untuk kita bincangkan. Okey, cuba volunteer untuk baca. Nak baca dulu. Okey, boleh baca. Umur Danish ialah 8 tahun. 5 tahun lagi umur ibunya 3 kali ganda umur Danish ketika itu. Jika ibunya 3 tahun lebih muda daripada ayahnya, berapakah umur ayah Danish sekarang? Okey, soalan ni kita kategorikan sebab kita ada nampak label dekat situ kebat. Jadi apa yang perlu kita faham pada soalan ni? Soalan ni cukup kira macam dia trik dekat situ. Okey, kita tengok kita cuba keluarkan maklumat-maklumat yang diberikan. Okey. Ini soalan 7 Soalan 7 dia kata apa? Umur Danish ialah 8 tahun. Ayat pertama dia bagi tahu umur Danish iaitu 8 tahun. Okey, ini umur Danish. Okey. Ayat yang kedua pula tengok 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Nampak? Ayat ni 5 tahun lagi ni penting ni. Okey. Umur ibunya 3 kali ganda umur Danish ketika itu. Apa maksud 5 tahun lagi umur, kita fahamkan ayat ni. Umur ibunya, okey, umur ibunya 3 kali ganda. Okey, umur Danish, okey, huruf besar, umur Danish ketika ini. Ketika ini. Ni ayat ni kita kena proses
itu. Maknanya bila kita proses maklumat ni, kita akan tahulah umur ibu dia berapa. Umur dia ni kita dah tahu, dia dah bagi secara direct, iaitu 8 tahun. Jadi 5 tahun lagi umur ibunya 3 kali ganda umur Danish ketika ini. Okey, jadi apa perlu buat untuk kita tahu umur ibu Danish? Okey, tapi kita cuba habiskan dulu tu. Jika ibunya 3 tahun lebih muda, perkataan lebih muda. Okey, kata lebih muda tu kita kena faham. Jika ibunya 3 tahun lebih muda daripada ayahnya, berapakah umur ayah Danish sekarang? Nak tahu umur ayah cukup senang. Tapi umur ibu tu kena selesaikan dulu. Jadi kita kena proses maklumat yang ni. 5 tahun lagi, maknanya kalau umur Danish sekarang 8 tahun, kalau 5 tahun lagi, maknanya umur Danish akan jadi 13 tahun. Okey. Tapi jangan kita kira 13 tahun. Sebab ayat dia ada bagi tahu 3 kali ganda umur Danish ketika ini. Perkataan ketika ini yang kita kena nak highlightkan dekat situ. Okey. Jadi apa yang perlu kita buat? Okey. Jadi kita tengok dekat situ 5 tahun lagi umur ibunya 3 kali ganda umur Danish ketika ini. Jadi di sini apa yang kita perlu buat untuk tahu umur umur ibu Danish. Okey, kita proses untuk tahu umur ibu. Jadi pertama kita tengok ni 3 kali ganda. 3 kali ganda umur Danish ketika ini. Jadi apa yang perlu kita buat? 8 darab dengan 3. 8 darab 3 ialah berapa? 24. Maknanya umur Danish, umur ibu Danish bila kita buat 3 darab 8 ataupun 8 darab 3, okey, ialah 24 tahun. Okey, itu umur kita kira 5 tahun lagi umur ibunya 3 kali ganda umur Danish ketika ini. Okey. Jadi sekejap kita ada kesilapan sikit. Cikgu betulkan dulu. Kita maklumatnya yang penting dekat sini. Okey, dia kata 5 tahun lagi umur Danish 3 kali ganda ketika ini. Jadi kita buat okey, kita buat 8 ni dia. Okey, kekurangan dia dekat sini. 8 tahun umur Danish sekarang kita tambahkan dengan 5 tahun. Sebab dia ada sini ni. 8 dengan 5 kita akan dapat 13. Okey, betul? Setakat ni, okey, barulah kita darab dengan 3. Sebab 3 kali ganda. Okey, jadi 13 kali 3 kita akan dapat 39. Okey. Setakat ni macam mana? Boleh faham. Okey. Boleh. Okey, jadi bila kita dah tahu maknanya umur kalau kita darabkan umur Danish tu dengan umur Danish 5 tahun akan datang, kita darab dengan 3, maka kita akan dapat 39. Tetapi itu 5 tahun akan datang. Jadi di situ barulah kita tolakkan dengan berapa tahun perbezaan antara ibu dengan ayah dia? 3 tahun. 39 tolak 3. Jadi 39 tolak 3 kita akan dapat 36 tahun. Jadi di situ kita tengok 36 tahun tak ada dia punya pilihan jawapan lah. Okey, jadi di situ apa yang boleh kita lihat dekat situ macam tak ada
Tak ada jawapan lah. Tak ada jawapan untuk soalan ini. Okey, boleh tu? Boleh. Okey, kalau ikut pengiraan kita kira 13 darab 3, lepas tu tolak dengan 3, kita dapat 36. Tapi kita tengok dekat situ 36 tu tak ada dekat pilihan jawapan A, B, C, D. Maka soalan 7 ni kita boleh klasifikasikan dia sebagai tak ada jawapan, tak ada pilihan jawapan. Okey. Okey, yang ni tak ada jawapan. Cikgu tulis kat sini tak ada jawapan. Okey. Tapi nanti cikgu akan perhatikan balik soalan ni. Kalau dapat nanti kita akan bincangkan balik kemudian. Okey, jadi itu saja perbincangan kita untuk hari ini. Okey, sekejap Okey, ada apa-apa pertanyaan tak? Tak ada cikgu.